menambahkan yakin kita. Bukanlah kita kata kita ni dah wali-wali, tak ada. Tapi cerita ni bila kita selalu repeat, dia akan meningkatkan keyakinan kita supaya tak jadikan ianya satu masalah. Okey, macam ni saya tengok Kalau scroll ke atas tadi, Manzek LFC Tawau dia kata, okey betul. Minta maaf ya, nak bagi pendapat sebelum keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, pastikan keperluan keluarga itu cukup. Okey. Memang kita dimusyaratkan sebelum nak keluar kita kena tinggalkan belanja keperluan untuk isteri anak kita di rumah. Tapi saya nak tanya, berapa yang kita rasa cukup? Kalau 3 hari, berapa yang rasa cukup? Yang kita rasa nak cukup? Sedangkan Nabi SAW kata manusia ni takkan pernah rasa cukup. Dapat 1 gunung emas, dia nak 2. Dapat 2, dia nak 3. Cukupkan Allah, yang cukupkan Allah. Kat mana yang nak rasa cukup? Jadi kita takkan pernah rasa cukup. Yang boleh buat kita rasa cukup, sebelum kita keluar 3 hari 4 bulan, kita kena garapkan isteri kita dengan anak kita dengan amal-amal agama. Memang kita tinggal keperluan. Contoh 3 hari kita tinggal lah. Okay, contoh kita dapatlah upah buat bekam ke dapat 100. Okey sayang, abang dapat 100 ni, abang Azam itu hari abang nak keluar bulan ni 3 hari, so kita bagi 2. Sayang ambil 50, abang 50. InsyaAllah cukup. Kan? Ataupun kita dapat 50 ringgit, bawa bekam abang bayar 50, so kita bagi 25 awak, 25 abang. Tapi tuan-tuan, jika kita betul-betul garapkan isi kita dengan taklim rumah, bila dia rajin bangun tahajud doa untuk kita, silat-silat tuan-tuan, kan? Dia yang korban untuk, tak apalah bang. Abang nak keluar nanti nak dakwah budak-budak, nak belanja kawan-kawan makan. Abang bagi RM5 pun tak apa. Habis sayang, abang, sebelum saya kenal abang, Allah dah bagi sebanyak rezeki dah. Rezeki kaya bukan dengan duit ni. Saya tahu nak minta Allah dengan duha, dengan tahajud. Ini yang kita nak latih isteri kita. Sebab ini yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Nabi Ibrahim Allah perintah untuk tinggalkan Hajar dengan Ismail di tempat padang pasir yang tandus. Ini kita keluar 3 hari 44 bulan. Sekarang isteri kita ada 7E. Sekarang ni lah pula zaman ada Food Panda. Main Roger-Roger dah sampai kan. Bayangkan ni zaman Nabi Ibrahim di padang pasir yang tandus, yang tak ada asbab hidup. Paip air pun tak ada. Air terjun pun tak ada. Air mata air pun tak ada. Ditinggalkan dengan keadaan sedikit keperluan. Sedikit keperluan. Allah tak kata yang cukup, sedikit keperluan. Dengan susu badan yang adalah untuk menyusukan anak. Dan bila Allah jadikan satu cerita dalam kisah ini untuk tarbiyah kita umat akhir zaman, macam mana kita nak latih isteri kita minta bantuan Allah. Jadi apa berlaku pada Hajar, ketika dalam keadaan yang macam tu, dia masih lagi berharap-harap kepada makhluk. Dia lari ke Bukit Marwah, tengok tak ada ke kabilah-kabilah yang lalu, sebab bekalan dah habis. Air susu badan pun dah kering. Bayangkan padang pasir kan. Lepas tu lari pula ke Bukit Safar. Tengok lagi manalah kabilah-kabilah tak datang ke hantar bantuan-bantuan ni. Kalau dia orang lalu sekurang-kurangnya boleh minta air ke apa ke. Dan zaman dulu kabilah-kabilah ni bila dia nak berhenti landing untuk satu tempat, dia akan tengok burung. Jika burung turun kat satu tempat, situ mungkin ada air. Tapi kat tempat Siti Hajar ni tak ada punca air pun. Jadi kabilah tak lalu lah situ. Dia melencong tempat lain. Apa yang berlaku dalam kisah ni, Allah cerita untuk kita jadikan pengajaran sebelum kita keluar jalan Allah. Kita kena latih anak isteri kita. Maka Siti Hajar lari-lari anak dari Safa Marwah, maka di hati dia terdetik bahawa yang hanya boleh tolong dia waktu tu hanya Allah. Barulah masuk yakin dalam hati dia bahawa selama ni yang bagi rezeki dia bukan Ibrahim. Yang berjaga dia bukan Ibrahim. Yang pelihara dia bukan Ibrahim. Dan tak ada makhluk yang boleh tolong dia waktu tu, hanya Allah. Bila yakin ini dah masuk dalam hati dia, Allah dah gembira dengan yakin yang macam tu, dan dia tunjukkan pengharapan. Yakin tu dah betul, dan cara pelaksanaan harapan tu dengan cara berdoa. Ini kadang kita yakin tu dah betul, tapi cara pelaksanaan kita tak berdoa. Kita tak solat sunat minta. Kita yakin macam tu tak cukup. Dia kena illal ladzina amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Jadi dia pun doa pada Allah. Barulah Allah tunjukkan bantuan Allah, maka keluarlah air Zam-Zam. Air Zam-Zam yang keluar sampai hari ini tak pernah kering, tuan-tuan. Hazanah Allah. Kerana apa? Kerana gembiranya yakin dalam hati seorang wanita yang redha suami dia keluar berdakwah di jalan Allah, dan dalam masa yang sama sebenarnya suami itu keluar berdakwah bukan nak betulkan iman siapa. Suami itu keluar dakwah untuk betulkan iman dia, tapi dalam masa yang sama sebenarnya dia mentarbiah iman isteri di rumah. Jadi tuan-tuan, kita keluar 3 hari 40 hari sebenarnya bukan nak betulkan orang. Kita keluar untuk baiki iman kita, dan dalam masa yang sama
sebenarnya kita bagi peluang pada isteri kita, anak kita supaya betulkan iman mereka. Jika kita tak keluar tuan-tuan, kita tak bagi peluang, isteri kita yakin yang jaga dia Allah, bagi rezeki Allah. Sekiranya kita matilah bila-bila masa malam ini, di lidah isteri dan anak-anak kita tiba-tiba terkeluar satu dialog, ya Allah, ya Mak, ayah dah tak ada ni, siapa nak bagi kita makan? Mak, ayah dah tak ada ni, siapa nak jaga kita? Maka kita sebenarnya sedang meninggalkan satu kezaliman pada hati isteri dan anak kita. Kita tinggalkan satu kesyirikan yang nyata pada anak isteri kita. Benar, ya Allah. Sebab tu para sahabat bagi tahu, sekiranya dia mati, janganlah di kalangan keluarga ku menangis. Jika aku mati saja, maka kamu semua bangun dan buatlah solat sunat 2 rakaat, minta dengan Allah. Jangan ada yang meratap kesedihan melampau-lampau. Dan ada sahabat tanya, sahabat ni tengah nazak, kenapa kamu nak mati, kamu tak ada tinggalkan sedikit harta pun anak isteri kamu. Sahabat kata, apa aku nak risau? Kan? Bila Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang amalkan surah Al-Waqi'ah, maka Allah janji hidup mereka tidak kepapaan. Jadi sepanjang aku hidup, aku dah latih anak isteri aku suruh amalkan baca surah ini. So jika aku mati, aku yakin Allah tidak akan mati. Ini yang kita nak latih tuan-tuan. Jangan kita latih isteri kita, anak kita nak keluar je mesti cukup. Sampai bila-bila tak akan keluar. Bila rasa nak cukup. Kan? Itu yang hari ini takaza agama tak dapat disambut. Banyaknya saya bukan tak nak keluar bang, tapi maka kita akan lihat umat mati gelimpangan tanpa hidayat. Mati tak sempat taubat. Sebab kita menzalimi diri kita sendiri. Sebab apa? Kita yang bagi syarat. Kita yang bagi syarat untuk agama. Tak yakinkah kita Allah jaga anak isteri kita? Kan? Tuan-tuan yang mulia, satu orang yang bukan Islam pergi ke Genting Highland main judi, isteri mereka di rumah pun Allah hantar McD untuk makan. Takkan kita keluar je Allah untuk selamatkan iman dan selamatkan agama? Allah nak bagi bini kita makan pasir. Tahulah Allah nak jaga. Ini yang yakin kita nak masuk dalam hati isteri kita. Jika abang mati malam ni sayang, insya-Allah sayang tak perlu risau. Dan jika ditakdirkan tiba-tiba ada dalam takdir Allah kata abang ada jodoh dengan isteri kedua, ketiga pun, sayang tak perlu cemburu dan tak perlu risau. Bila Allah dah temukan jodoh abang dengan sesiapa, rezeki awak, rezeki dia, selagi semua taat pada perintah Allah, Allah tahulah nak bagi. Dan tidak akan datang istilah merampas kasih sayang, tak ada. Sebab kita tak nak latih anak isteri kita cakap benda-benda ni. Maka iman tu tak masuk, kita tak bagi peluang. Dan inilah penting tuan, kita keluar je Allah 3 hari 40 hari nak latih benda ni. Untuk dicakapkan lagi dan lagi sampai nyawa kita dah tak ada lagi, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Benar. Kita nak latih. Saya tambah sikit Abang. Kita tidak bergantung kepada makhluk. Benar. Kan? Kalau kita lihat hari ni akhir zaman, apa pesanan daripada alim ulama, tuan-tuan guru kita, ajarlah isteri dan anak perempuan kita dengan hati mereka dengan tali iman. Ingat kan? Ikatlah mereka dengan tali iman. Tapi tali iman ni, kalau kita hari ni masih lagi mendidik ahli keluarga kita bergantung hidup dengan makhluk, macam mana nak dapat tali iman? Kan? Jadi kita belajar-belajar. Waalaikumsalam semua yang memberi salam. Dah habis Saya tutup kamera kejap Saya nak ke... terima kasih semua. Nak ni kejap. Baik. Boleh, silakan. Nanti saya naikkan kotak balik. Tak apa. Saya masih kat sini, cuma saya tutup kamera sekejap. Bukan nak tutup kamera je. Tuan-tuan yang mulia, sekejap. Teruskan. Kita belajar ini tuan-tuan yang mulia. Untuk korbankan hubungan kita dengan makhluk. Untuk tingkatkan hubungan kita dengan Allah. Kita berpisah dengan orang yang kita sayang. Siapa tak sayang bini, bangun. Siapa yang tak sayang anak? Saya ada anak, saya ada bini, sayang. Itu benda yang sangat kita rasa seronok babe. Dalam kehidupan manusia ni, bila dia ada isteri, dia ada suami, dia ada anak, itulah kebahagiaan. Kebahagiaan. Yang mana belum kahwin, cepat-cepat kahwin. Siapa yang tak sayang? Tapi kita hari ni nak buang ni, nak putuskan, nak belajar-belajar, putuskan hubungan kita dengan makhluk ni. Tidak ada pergantungan, tidak ada pengharapan antara satu sama lain. Allah. Kita nak